Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Pada tarikh 12 Februari 1993, dua orang lelaki yang berusia 10 tahun yang bernama Robert Thompson dan juga John Venables telah menculik, menyeksa dan juga membunuh seorang kanak-kanak yang hanya berusia 2 tahun guys. And nama kanak-kanak tersebut adalah James Bulger. Pembunuhan kejam ini telah menggemparkan satu dunia dan juga telah menjadikan Robert dan juga John ni sebagai pembunuh yang termuda di Britain guys, dengan hanya berumur 10 tahun. Susah untuk aku nak fikirkan macam mana hati diorang ni tergamak untuk membuat pembunuhan yang sadis terhadap kanak-kanak yang bagi aku tak berdosa langsung guys. Kanak-kanak itu baru saja 2 tahun. Cuma apa yang duk main dalam kepala otak aku ni kan, adakah John dan juga Robert ni mereka dilahirkan dengan sifat ataupun jiwa iblis, or ada terdapat faktor lain yang menyebabkan mereka menjadi seorang pembunuh? Okey, jadi bagaimana kisah ini bermula? Okey, ada seorang wanita yang bernama Denise Fergus. Dia sedang berjalan-jalan di sebuah shopping mall bersama anak kecilnya iaitu James Bulger. Dan sambil diorang jalan-jalan tu, tanpa disedari kan, mereka telah pun diperhatikan dengan yang lama oleh John dan juga Robert ni tau. Dan mereka, selepas mereka telah memerhatikan James Bulger bersama ibunya pada beberapa masa yang lama, mereka ingin menculik dia guys. And sewaktu itu Robert dan John ni mereka sedang ponteng sekolah time tu tau. Okay, ni aku rasa budak-budak nakal lah ni kat Britain kan. Cuma apabila mereka telah memasang niat untuk menculik James, sebelum itu mereka juga telah mencuri beberapa barang daripada shopping mall tersebut tau. And biasalah budak-budak kan, aku rasa dorang telah pun mencuri barang-barang macam gula-gula, anak patung, permainan, bateri dan juga setin cat yang berwarna biru guys. Aku tak pasti untuk apa, tapi yalah, kita tak tahu kan budak-budak yang macam ni kan. Dan juga pada time tu mereka tengah melepak-lepak dekat shopping mall tersebut, mereka ada membuat percubaan untuk menculik seorang kanak-kanak tau. Tetapi ke atas perbuatan mereka yang mencurigakan itu telah pun disedari oleh ibu bapa kanak-kanak tersebut. So from there dah boleh nampak lah diorang ni memang dah ada niat, dah ada plan untuk menculik seorang kanak-kanak di shopping mall pada hari tersebut. So mengenai James Bulger ni pula, macam mana ia telah terjadi is, pada time tu James dan juga ibunya mereka sedang berjalan-jalan dalam sebuah kedai, mungkin nak beli baju ataupun alat permainan lah untuk James. Cuma kan, aku rasa boleh jadi ibunya terlalai sekejap ke, terleka sekejap ke, dalam sekelip mata guys, Robert dan John ni berjaya untuk membawa James pergi daripada ibu dia guys, dalam sekelip mata tanpa disedari oleh Denise. So untuk beberapa ketika selepas itu, Denise ni somehow dia tiba-tiba dia tersedar yang mungkin time tu Denise dia sedang memanggil anaknya kan. So yelah, nak beli barang ke apa kan. But James dah tak ada di sekelilingnya guys. And time tu Denise dia cuak, dia panik. Of course, apabila emak kehilangan anak dia, siapa tak panik, betul tak? So dengan segeranya dia telah pun membuat laporan dekat pihak management shopping mall tersebut. Cuma yang sedihnya, dia sudah terlambat guys. James gagal dikesan. So apabila Robert dan John sudah menculik James daripada ibunya, pada time tu mereka tengah berjalan untuk keluar daripada shopping mall tersebut, James ni dia telah dibelasah teruk oleh budak-budak 2 ekor ni tau. Pada masa tu kan, ada beberapa saksi ataupun orang awam yang dekat shopping mall tu, mereka nampak James dalam keadaan menangis, menjerit dan juga terdapat beberapa luka di bahagian muka dia tau. But yang sedih kan, tiada siapa yang macam nak menegur ataupun bertanya
apa yang sedang terjadi sebenarnya. Mereka semua diam 1000 bahasa guys. Dan pada masa itu budak-budak 2 ekor ni pun pandai jugalah, sebab diorang tahu kalau orang tanya, mereka akan berbohong kepada mereka dan mengatakan yang James Bulger ni adalah adik mereka. Kan diorang tengah jalan nak keluar dari shopping mall tersebut, mereka pun telah kononnya macam berjalan untuk pergi ke balai polis yang berdekatan. Cuma aku rasa kalau orang awam dekat sana kan, at least buat something macam menegur ataupun bertanya untuk menghulurkan bantuan, boleh jadi James masih hidup lagi sampai sekarang. Cuma itulah, benda dah jadi. Itu yang amat sedih tu. Lokasi terakhir James telah dibawa adalah di sebuah stesen kereta api yang berdekatan. Dan yang kesiannya, dekat situ dia telah diseksa dengan kejam oleh 2 orang lelaki tersebut tau. And yang lagi menyedihkan is, dia punya mata telah disimbah dengan cat yang berwarna biru yang dicuri oleh John dan juga Robert itu. Korang boleh imagine 2 tahun weh, tak tahu apa-apa, kena simbah cat kat mata kan. Macam mana tu budak tu. Dan selain itu kan, James juga telah dipukul berkali-kali dengan batu bata. Dan yang lagi sedih is, kepala dia dipukul dengan sebatang besi daripada landasan kereta api tersebut yang seberat 10 kg. Kena pukul bai dekat kepala dia. Bagi aku kalau orang dewasa pun kena dekat kepala dengan batang besi 10 kilo tu, boleh pecah kepala ni. Kau bayangkan budak 2 tahun. Aku tak tahu macam mana rupa dia guys. Sedih gila tu kisah ni. Jadi secara keseluruhannya, nasib James yang malang ni, dia telah mengalami 42 kecederaan di bahagian tubuh badan dia guys. And bagi aku yang benda yang jahat gila lah yang budak-budak ni buat kan. Jasad James yang tidak lagi bernyawa itu telah disengajakan letak di atas landasan kereta api, seolah-olah macam nak bagi nampak kematiannya seperti satu kemalangan. Gila bai. And yes, yang paling menjadikan adalah mayat James berjaya ditemui 2 hari selepas kejadian itu. Dan dia punya badan tu yang dijumpai itu berada dalam keadaan terbelah 2 guys. So memang betul, Robert dan John sengaja letak mayat dia dekat landasan kereta api untuk bagi nampak macam kena langgar. So selepas melihat rakaman daripada CCTV shopping mall tersebut dengan beberapa para saksi yang baru saja buat laporan, pihak polis membuat kerja dengan cepat tau. And mereka tidak mengambil masa yang lama untuk menangkap Robert dan John ni. Dan of course, penangkapan tersebut telah memberikan satu kejutan yang teramat besar disebabkan umur mereka yang terlalu ataupun teramat mentah seketika itu untuk membuat perbuatan yang amat kejam ini. Dan sewaktu sesi soal siasat, Robert dan John ni mereka berkelahi dan juga menyalahkan antara satu sama lain ke atas pembunuhan James Bulger ni. Bagi aku, tak payah kot nak berkelahi. Korang dua dah plan macam-macam kan dekat shopping mall tu. Korang nak, even sebelum James pun korang dah ada niat untuk menculik kanak-kanak yang lain dengan mencuri lagi. Apa lagi nak bergaduh? Tak ada belah bai. Cuma bagi aku yang agak puzzle sikit lah, apakah motif sebenarnya budak-budak 2 ekor ni? Dan benda ni adalah satu persoalan yang besar yang kita masih tidak dapat lagi jawapan sehingga sekarang guys. Cuma apa yang pasti kan, Robert dan John ni, mereka berada dalam keadaan sedar apabila mereka melakukan pembunuhan kejam James Bulger ini guys. Aku rasa pihak polis semua kan dah buat background check apa benda semua. Diorang ni tak ada masalah mental, cuma mereka just go on with the day, culik seorang budak-budak and bunuh mereka. Which is aku tak tahu lah apa yang lagi mental daripada orang yang mental guys. Diorang sedar Jadi selepas mengambil kira segala bukti forensik yang sedia ada, Robert dan John ni telah dibicarakan sebagai orang dewasa. Dan mereka berdua ni telah pun dijatuhkan hukuman untuk berada dalam tahanan yang secara rahsia untuk selama 8 tahun. Dan pada tahun 2001, Robert dan John ni telah pun berusia 18 tahun. Mereka telah dibebaskan sepenuhnya dengan diberikan perlindungan dan juga identiti baru. Aku je betul lah. Dan benda ni kan telah pun menimbulkan satu rasa tidak puas hati daripada ibu bapa James dan juga golongan masyarakat yang lain tau. Sebab macam tak masuk akal. Yelah, dengan kes pembunuhan macam ni yang teramat kejam, semua tak puas hati bai. Boleh keluar penjara atas dengan perlindungan dan juga identiti yang baru guys.
So selepas mereka dibebaskan, Robert ni dilaporkan tidak pernah lah buat masalah. Tak ada mencuri ke, mencolek ke, mengacau-ngacau orang ke apa. Cuma lain sikit lah cerita dia untuk si John ni. Sebab dia ditangkap antara 2010 dan juga 2018 atas kesalahan di mana dia menyimpan gambar-gambar pornografi kanak-kanak, guys. So mungkin je ni, aku tak tahulah kan apa jadi dalam otak ni kan, tak betul ke apa. So dia still buat hal. Dan ada juga kabar angin yang mengatakan, aku tak pastilah whether dia betul ke tidak, ada beberapa pihak yang masih lagi menyimpan dendam dan juga masih lagi aktif untuk mencari Robert dan John ni, guys. Aku tak terkejut lah benda ni berlaku, sebab apa yang telah dilakukan oleh dua orang lelaki ini memang tak boleh tak boleh macam mana, memang tak boleh diterima langsung, guys. Untuk membunuh seorang kanak-kanak 2 tahun dengan begitu kejam, biarkan dia, seksakan dia, biarkan dia dekat landasan kereta api untuk dilanggar sampai badannya terbelah dua. Siapa boleh terima? So bagi aku, tak tahulah apa yang bakal dibuat oleh pihak tersebut, tapi itulah dia. So okay guys, apa pendapat korang tentang kisah pembunuhan James Bulger ni? Kisah kali ni agak ringkas lah, tapi dia, bila aku dapat tahu pasal benda ni kan, bila aku baca pasal benda ni, dia memberikan satu impact yang teramat kuat tau. Sebab aku boleh relate. Disebabkan je lah, aku pun ada anak buah sendiri, and then aku ada member-member aku semua yang ada anak yang usia 2 tahun juga kan. And aku pun risau lah untuk benda-benda ni untuk terjadi kan. Sebab kita tak tahu dalam dunia ni bermacam-macam jenis orang yang ada, guys. So pengajaran yang boleh diambil daripada kisah ni is, ialah kita always have to look out for our children lah. Kita tak boleh lalai, tak boleh leka. Sebab in a split second, macam apa yang jadi dekat Dennis ni, oi, sedih gila weh. So aku just harap kita ni semua akan dijauhkan lah daripada benda-benda teruk macam ni berlaku dekat kita. Kita just selalu minta doa perlindungan daripada Allah SWT. And sentiasa jaga diri, jaga orang-orang yang kita sayang. And bagi aku itu je lah. Jadi sampai sini sahaja cerita mengenai pembunuhan James Bulger ni. If korang suka video ni, korang boleh tekan like, korang boleh tekan subscribe pada channel aku, korang boleh share kepada kawan-kawan korang. And aku minta maaf kalau aku ada tersalah cakap, tersalah info ataupun tersinggung perasaan sesiapa. Aku minta maaf. As always, I will always do my best for the next video for you guys. And I look forward for the next video for you guys. Kalau korang belum tengok video-video aku yang lama, korang boleh tekan dekat link atas ni, aku ada tinggalkan. Thank you guys for your support. Thank you sebab tengok video aku dari awal sampai habis. As always guys, never stop creating. Always do what you love. Tak payah fikir apa orang cakap. Yang penting korang happy. Stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.